Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali yang saya hormati dan saya cintai barisan kepimpinan masjid, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita, wabil khusus kepada pagi hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi insya-Allah kita akan sambung bacaan kitab kita, iaitu bacaan hadis daripada kitab Mukhtarul Hadis yang disusun oleh Al-Allamah Sayyid Al-Habib Umar bin Hafiz hafizahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di dalam kita menuntut kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang pertama yang kita akan belajar adalah satu perkara berkenaan dengan cinta, yang mana hadis ini mengajarkan kepada kita tentang apakah sebenar intisari kecintaan yang perlu dicintai oleh manusia ketika hidup di dalam muka bumi ini. Maka hadis ini lebih khusus kepada tentang cinta seseorang kepada dunia mereka, bagaimana kasih dan sayang mereka kepada dunia mereka. Maka sabda baginda Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'sun kullu khati'atun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Maka maksud daripada hadis ini, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya cinta kepada dunia adalah punca kepada segala kerosakan. Ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tunjang utama seseorang ini semakin jauh dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan mereka adalah kerana cintanya mereka kepada dunia mereka. Pada zaman dahulu, kalau tak silap saya, zaman selepas tabi'in, ada seorang pembesar. Ini berlaku pada zaman tabi'in. Maka seorang pembesar ini satu hari, kesan daripada cinta kepada dunia, Allah nak tunjukkan kepada dia bahawasanya dunia yang dia miliki ini adalah perkara yang kecil. Satu hari ini pembesar, dia kena satu penyakit, iaitu penyakit tak boleh mengeluarkan air, tak boleh buang air kecil selama 40 hari. Jadi bila mana sudah masuk 40 hari tak boleh buang air kecil, maka ini pembesar mengisytiharkan sesiapa ataupun mana-mana tabib yang boleh mengubati penyakit saya ni, maka akan diberikan ganjaran. Jadi daripada seluruh pelosok dunia datang bermacam-macam doktor, macam-macam orang yang menyembuhkan, di antaranya lah orang yang pakar. Sehingga kan tak ditemui seseorang pun yang boleh menyembuhkan penyakit yang dihadapi oleh pembesar ini. Sehingga datangnya seorang al-wali min awliya illah, iaitu seseorang kekasih Allah Ta'ala, orang soleh, orang baik, ahli ibadah, orang yang jaga hubungannya dengan Allah. Jadi orang soleh ini pun dia offer kepada pembesar ni. Dia kata, wahai tuan, seandainya engkau berhajat untuk disembuhkan penyakit tak boleh buang air kecil ni, maka tawarannya adalah aku menginginkan setengah daripada harta yang engkau ada pada hari ini. Ini pembesar ni.
Lebih kurang kita cakap raja lah, ada kerajaan yang besar. Jadi dia kata kalau kau nak sembuh daripada penyakit tak boleh kencing ni, kalau saya boleh sembuhkan dengan izin Tuhan saya, maka saya minta cagaran dia sebagai setengah daripada harta kerajaan kamu. Jadi bila fikir-fikir 40 hari tak boleh buang air kecil, sakit kepala tak Pak Haji? 40 hari tak boleh buang air kecil, sakitlah. 1 hari tak boleh buang air kecil pun dah sakit kepala kan. Ini 40 hari. Jadi bila fikir ini raja pun tanpa berfikir banyak, dia terima tawaran ini. Jadi bila diterima tawaran ini, maka orang soleh ini sekali lagi menambah syarat. Dia kata, wahai tuan, seandainya kamu berhajat untuk disembuhkan penyakit ini, maka cagaran dia telah berubah. Aku tak menginginkan setengah daripada harta engkau, tapi aku menginginkan seluruh harta engkau dan seluruh pangkat engkau. Wah, ini makin demand ni, makin tambah lagi. Jadi tanpa fikir banyak, pembesar ni pun dah 40 hari 40 malam tak boleh buang air kecil. Akhirnya dia fikir-fikir, okey tak apalah, saya sangguplah. Yang penting saya punya penyakit sembuh. Jadi bila dia bersetuju, maka orang soleh ni mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah Tuhanku, Allahumma yu'atihi minasyifa'in ajilan. Ya Allah Tuhanku, berikanlah kepada dia kesembuhan yang segera. Berkat daripada doa orang soleh ini, maka pembesar ini baik daripada penyakit tak boleh buang air kecil, terus boleh buang air kecil. Jadi sebagai cagaran dia kena bagi seluruh harta dan seluruh kuasa. Tetapi ketika nak diserahkan, maka orang soleh ni pun pesan kepada pembesar ini. Apa kata dia? Dia kata, wahai tuanku, sesungguhnya saya sedikit pun tak berhajat kepada apa yang kamu miliki ini. Tapi tujuan saya hanya nak menyampaikan bahawasanya apa kekayaan yang kamu punya, apa kekuasaan yang kamu punya pada hari ini, sesungguhnya tidak lebih daripada nikmat buang air kecil. Maksudnya nikmat buang air kecil ini lebih bernikmat daripada seluruh harta kerajaan yang kamu miliki, seluruh kuasa yang kamu miliki. Jadi akhirnya orang besar ini beriman kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahawasanya hari ini apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita ini adalah satu perkara yang binasa. Ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu apa pun kepunyaan yang kita bawa ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa pun kamu. Sebab itu di antara asbab kerosakan iman seseorang manusia ini, bila mana mereka meletakkan cinta yang besar kepada dunia mereka, bila mana mereka sayang kepada dunia mereka, seperti mana yang terjadi kepada Qarun laknatullah alaih. Ketika mana dahulu sebelum Qarun ini kaya, Qarun ini terkenal dengan sejarah manusia yang paling kaya dalam kehidupan manusia. Daripada zaman Nabi Allah Adam AS sampai bayi yang terakhir lahir dalam muka bumi dunia ini, tak ada manusia yang boleh tandingi kekayaan Qarun. Punya kayanya Qarun ini, dia bukan ada kedai emas, dia ada gedung emas. Disebutkan di dalam kitab tarikh, besarnya gedung emas Qarun ni, nak buka pintu depan, macam kita nak buka pintu masjid kan, pintu depan sana, Qarun punya pintu depan gedung emas, kalau nak buka pintu depan, memerlukan kunci sebanyak yang diangkat oleh 300 ekor unta. Bawa kunci pintu depan je memerlukan 300 ekor unta untuk angkat kunci dia. Setiap seekor unta membawa 2 beg. Setiap satu beg ada 60 kunci. Jadi cuba ibu dan bapa kiralah,
Satu unta ada 2 beg, satu beg ada 60 ketul kunci. Sebanyak 300 ekor unta. Nak buka pintu depan. Tetapi bila Qarun kaya, bila dia cinta kepada dunia dia, sombong kepada dunia dia, maka apa yang telah melanda Qarun? Tidak lain dan tidak bukan mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhal sebelum Qarun ini kaya, dia terkenal dengan gelaran Al-Abid, iaitu ahli ibadah. Bila mana sampai masa untuk beribadah, maka Qarun ini sentiasa ada di samping Nabi Allah Musa AS. Tapi bila lama kelamaan dunia telah terpaut di hati, cinta kepada dunia telah tersimpan di dalam sanubari, maka akhirnya Qarun ini menjadi manusia yang paling sombong dan bongkak kepada Allah Ta'ala. Sehingga kan bila datangnya perintah zakat kepada Qarun, maka apa jawab Qarun kepada orang yang diutuskan oleh Nabi Allah Musa untuk minta zakat? Kata Qarun, kekayaan hari ini yang saya dapat adalah berkat daripada usaha saya. Sebab apa? Punca cinta kepada dunia mereka. Jadi mesti hari ini kita terfikir, saya pun terfikir, boleh ke tidak kita ambil manfaat daripada dunia? Sebahagian para ulama beritahu bahawasanya kehidupan keduniaan ini tak lebih seperti air laut, dan kita ini pula tak lebih seperti kapal yang berlayar di atas laut. Kalau pak cik seorang nelayan, bila kita ada kapal, kalau kita berlayar di atas laut, adakah kita akan biarkan air laut ini masuk ke dalam kapal? Tak boleh lah. Sebab makin lama bila air banyak dalam kapal, maka kapal akan karam di dalam laut. Maka seperti itulah hakikat kehidupan di dalam dunia. Boleh tak manusia ambil manfaat daripada dunia? Boleh, tak ada masalah. Tetapi selagi mana dunia ini tak masuk di dalam hati mereka, bila mana dunia telah terisi cinta, hubbud dunia, cinta kepada dunia terisi dalam hati, maka akan menyebabkan saya dan kita semua akan karam di dalam dunia yang fana ini. Jadi sebab itu tak ada masalah kalau kita nak ambil manfaat daripada dunia. Tetapi kena pastikan bahawasanya dunia ini tak lebih hanya sekadar di tangan, bukan di dalam hati sanubari kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita cinta yang sebenar, iaitu cinta kepada hari akhirat. Jadi hadis ini mengajar kepada kita bahawasanya sesuatu kejahatan di dunia ini bermula dengan cinta. Ada macam-macam jenis manusia pada akhir zaman. Ada orang yang sombong dengan darjatnya. Ada orang yang sombong dengan pemilikan hartanya. Jadi semua kesombongan ini, semua ketidaksedaran diri ini bermula daripada perasaan cinta di dalam hati. Sebab itu hadis yang pertama disebutkan di dalam kebanyakan kitab, mereka akan sebutkan hadis tentang hati. Sebab hati ini adalah seumpama rais, iaitu ketua kepada seluruh anggota kita. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadul jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada seketul daging. Baik daging ini, maka baiklah keseluruhannya. Kalau busuk daging ini, maka busuklah keseluruhannya. Ala wahiyal qalb. Sesungguhnya daging itu adalah seketul hati. Jadi sebab itu hari ini kita nak kena pastikan bahawasanya cinta ini, cinta kepada dunia ini tak terpaut di dalam hati kita.
baik siapa pun di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi itulah sedikit penerangan untuk hadis yang pertama, iaitu berkenaan tentang cinta kepada dunia. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajha di dalam syair dia, ini Khulafa ar-Rasyidin, di antara para sahabat yang paling hampir dengan Nabi, kata beliau, innama dunya fana'un laisa lid dunya subut, innama dunya kabaitin nasajatul ankabut. Apa maksud dia? Maksudnya dunia ini adalah tempat yang akan binasa, tak ada satu benda pun yang kekal. Innama dunya kabaitin, dunia ini umpama sarang laba-laba. Kan sawang dekat rumah kita kan, kena tiup dengan angin maka sawang tu pun hilang. Jadi Sayyidina Ali kata dunia ini tak lebih daripada sawang laba-laba. Sebab itu beliau kata, tak cukup ke apa yang kita ada? Setiap daripada kita umurnya singkat. Barangkali kita hidup 60-70 tahun. Kalau lebih pun ini hadiah lah. Kullu walakad yakfika ayyuhat talibu gutu wal amri an garib kullu man fiha yamut. Setiap daripada kamu semua, saya, ibu dan bapa, siapa sekalipun, kata Sayyidina Ali, sedarlah diri. Sebab apa? Semua ni akan mati. Tak ada apa pun yang kita akan bawa melainkan iman dan amal. Jadi mudah-mudahan nasihat daripada Sayyidina Ali ni 1400 tahun yang dahulu kita boleh pakai sampai hari ini. Jadi mudah-mudahan nasihat ini bermanfaatlah untuk diri kita. Kemudian hadis yang seterusnya adalah berkenaan dengan syurga dan neraka. Sabda baginda Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makari wa huffatin nara bisyahawat. Dahulu ketika mana Allah Subhanahu wa taala membina syurga dan neraka, maka Allah panggil malaikat Jibril alaihissalam. Maka Allah perintah kepada Jibril, wahai Jibril, pergi kau lihat syurga aku. Maka Jibril pun pergi lihat syurga. Alangkah kagumnya Jibril bila melihat syurga yang sangat indah. Tetapi ada rasa kerisauan. Bila Jibril tengok syurga, dia ada rasa risau. Jadi Jibril pun datang kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah. Apa kata Jibril? Kata Jibril, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku risau. Bila aku lihat syurga, aku kagum. Tetapi aku risau, aku takut tak ada orang yang layak untuk masuk ke dalam syurga. Itu yang pertama. Kemudian Allah perintah kepada Jibril, tengok neraka. Bila dibinanya neraka, siap sahaja dibina, maka Allah perintah Jibril pergi tengok neraka. Maka Jibril pergi ziarah neraka, tengok dalam neraka, macam mana api neraka ni punya panas dan sebagainya. Jadi Jibril datang balik kepada Allah. Maka Jibril mengadu sekali lagi. Apa kata Jibril? Wahai Tuhanku, aku khawatir nanti seluruh manusia akan masuk ke dalam neraka. Dua perkataan yang berbeza. Mula-mula dia risau kalau tak ada orang masuk syurga. Yang kedua, Jibril risau kalau seandainya semua orang masuk dalam neraka. Sebab apa? Sebab dalam hadis ini Nabi menerangkan, Nabi kata, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nara bisyahawat. Syurga ini dihiasi dengan perkara-perkara yang al-makarih, iaitu benda yang manusia tak suka buat, benda yang nafsu tak suka buat. Wa huffatin nara bisyahawat, dan dihiasinya neraka ini dengan benda yang syahwat suka, dengan benda yang nafsu suka. Jadi hadis ini menerangkan bahawasanya kebanyakan orang yang terjerumus ke dalam neraka adalah kerana bila mana dia sering melakukan perkara yang diingini oleh syahwat nafsu. Apa benda yang diingini oleh nafsu? Tinggalkan solat, tak puasa,
tak bayar zakat, rasa diri ni sombong. Ini benda-benda yang nafsu suka. Sebab itu Jibril kata, aku takut ramai orang masuk ke dalam neraka. Sebab lazim hari ini hidup kita, ibu dan bapa, kita hidup dengan seorang pasangan, iaitu nafsu. Jadi lazim kebanyakan orang, mereka cenderung kepada nafsu mereka. Sebab itu Jibril kata, aku takut tak ramai orang masuk syurga. Sebab apa? Sebab syarat nak masuk ke dalam syurga ni kena buat al-makarih, iaitu benda yang nafsu tak suka. Apa benda nafsu tak suka? Semayang subuh pagi-pagi kat masjid, nafsu tak suka pakcik. Nafsu lebih suka duduk dekat rumah waktu subuh, tarik selimut, selubung. Lebih sedap lagi. Ada orang di luar sana, badannya sado, punya body ketul-ketul, boleh angkat 200 kilo, 300 kilo. Tapi bila masuk azan subuh, nak angkat selimut yang 500 gram pun tak larat nak angkat. Sebab apa? Sebab nafsu suka kepada benda tu. Kalau sebelum ini saya ada pernah sebutkan, carta dalam Malaysia ni, dalam negara kita, carta ini disebutkan pada tahun 2013. Carta berapa banyak orang Islam di bumi Malaysia tak solat 5 waktu sehari semalam. Berapa ramai? 80% orang Islam dekat bumi Malaysia tak solat. Sebab apa? Sebab nafsu suka tak solat. Lepas tu yang tinggal 20% sahaja yang solat. Dalam 20% ni pula bukan semua yang solat penuh 5 waktu. Ada yang solat waktu zuhur sahaja, ada yang solat maghrib dan isyak. Sebab apa? Sebab nafsu suka. Jadi hari ini letak dalam fikiran, nak masuk syurga, syarat dia paling besar di antaranya satu, kena buat benda yang nafsu tak suka. Nafsu suka ke kita puasa? Tak suka. Sebab tu bulan puasa nanti kita akan tengok dalam internet berapa ramai orang kena tangkap geng plastik hitam. Dia tak puasa lah, dia beli makanan, dia makan. Sebab itu kita lihat di luar sana berapa ramai orang yang berzina. Sebab apa? Nafsu suka. Jadi benda-benda yang nafsu suka ini adalah kunci untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Jadi nak masuk syurga tak ada lain, iaitu kena buat benda yang nafsu tak suka. Gal Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab dia pernah pesan waktu dia jadi khalifah, dia pernah pesan kepada rakyat dia. Apa kata dia? Kata dia, kalau kamu hidup, hendaklah kamu ini menjadi al-ghaid, iaitu panglima yang menunggang kuda, dan kamu jadikan nafsu kamu sebagai kuda. Tapi jangan kamu hidup seperti kuda dan nafsu kamu seperti penunggang kepada kuda. Maksudnya apa? Maksudnya hidup ini biar kita yang kawal nafsu kita. Jangan nafsu kita yang pandu kita. Bila mana nafsu yang pandu kita, maka tak lain dan tidak bukan kita akan binasa. Tapi bila mana kita dengan ilmu yang kita belajar, dengan akal yang sihat, kalau kita yang pandu nafsu kita, maka kita akan selamat. Sebab itu nak kena pastikan setiap amalan harian berpaksikan dengan ilmu, bukan berpaksikan dengan nafsu. Nafsu ini ketika waktu Allah Subhanahu wa ta'ala cipta nafsu, Allah Ta'ala pernah tanya kepada nafsu, ya hawa, man anta wa man ana.
siapa engkau, siapa aku. Allah tanya nafsu, nafsu siapa kau, siapa aku. Apa kata nafsu? Ana wa anta. Aku, diri aku, engkau. Maka Allah ambil ini nafsu, Allah bakar dalam neraka 1000 tahun. Dibiarkan dalam neraka 1000 tahun. Kemudian ditanya lagi, ya Hawa, man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku. Sombong dia lagi. Dia cakap apa? Aku, engkau. Maka Allah campak lagi nafsu ini dalam neraka 1000 tahun. Kemudian diambil, ditanya kembali, man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa aku. Dia tak nak mengaku pun kata Allah ini Tuhan. Dia tak nak. Dia kata aku, engkau. Maka akhirnya Allah ambil nafsu, Allah campakkan di dalam neraka kelaparan selama 1000 tahun. Bila diambil, ditanya, man anta wa man ana. Maka baru dia cakap, anta rabbi wa ana abduk. Engkaulah Tuhan aku dan aku adalah hamba kepada engkau. Maksudnya apa? Maksudnya nafsu ini kalah dengan kelaparan. Sebab itu saking banyaknya di dalam hadis, Nabi ajar kita, kalau nak kawal nafsu, maka kena banyak lapar. Sebab itu kalau ibu dan bapa lihat di dalam kitab-kitab sirah, para ulama terdahulu, macam mana kehidupan mereka. Biasa kita dengar orang soleh ni hidup mesti lapar. Jaranglah kita dengar orang soleh ni hidup kenyang. Jadi boleh ke kita makan kenyang? Boleh. Tapi kalau makan kenyang, ibadatnya pun kena bagus. Macam mana kita lihat baginda Rasulullah SAW, setiap hari apa makan dia? Kalau ada makanan pun tamar sahaja. Kalau tak ada makanan, apa dia buat? Dia puasa sahaja. Jadi sebab itu, nak belajar untuk tundukkan nafsu ini, cara yang paling bagus adalah dengan berlapar. Jadi kita nak kena pastikan, kalau kita cenderung untuk masuk ke dalam syurga, buat benda yang al-makarih, iaitu benda yang dibenci oleh hawa nafsu kita ini. Jadi di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahawasanya aturan kejayaan di dalam kehidupan ini adalah dengan bersungguh-sungguh di dalam kehidupan. Hidup yang singkat ini adalah ujian. Jadi aturan untuk berjaya dalam hidup, saya, pakcik, makcik, ibu, bapa, syarat kita nak berjaya dalam hidup yang sekejap ni tak lain dan tidak bukan kena berusaha sedikit. Hidup dekat dunia ni lama ke? Tak lama, pakcik. Sebab apa saya kata tak lama? Sebab kita akan hidup dalam kubur lebih lama lagi daripada hidup dekat dunia. Ini pasti. Contohnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala hidup pada tahun 150 Hijrah. Sekarang 1446 Hijrah, lebih kurang. Dah berapa tahun dah? Sekitar dalam 1200 tahun. Waktu Imam Syafi'i hidup, dia hidup berapa tahun? 53 tahun. Jadi maknanya hidup dekat dunia sekejap. Hidup dekat dalam kubur lebih lama lagi daripada hidup dekat dunia. Maka nak berjaya untuk dalam kehidupan yang singkat ni, apa syarat dia? Kena berusaha gigih. Sebab kita tak nak jadi orang menyesal. Nanti dekat hari akhirat, dekat dalam kubur, ahli-ahli kubur ni ada sebahagian daripada mereka terdiri daripada golongan yang menyesal. Allah rakam perkataan mereka, Allah letak dalam Quran. Apa kata mereka? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah lihat dah. Apa yang kami dah lihat? Kami dah lihat dah siksa azab kubur ni nyata.
Wasami'na, dan kami dah dengar dah. Apa yang kami dah dengar? Kami dah dengar sakitnya kena seksa dalam kubur ni kalau tak taat kepada Allah. Farji'na na'mal salihan inna mukinun. Maka pulangkanlah kami sekejap je dekat dunia. Untuk buat apa? Untuk kami buat amal soleh. Kami nak jadi orang bertakwa. Kami tak nak menyesal dah. Jadi masa tu menangislah air mata darah. Saya ke, kita semua ke, menangislah air mata nanah sekalipun. Dapat peluang ke? Tak dapat peluang. Jadi sebab tu hidup ni yang singkat ni, nak berjaya kena usaha gigih sedikit. Pakcik dan makcik berusaha bangun pagi, bersiap-siap, gosok baju, nak datang ke masjid, solat 5 waktu, tahan mata mengantuk lagi. Sebab apa? Sebab kita nak masuk dalam syurga. Sebab nak dapat redha. Orang yang berjaya, yang dapat redha masuk syurga ni, seumpama orang yang diberi anugerah. Allah hargai usaha kita. Allah hargai usaha pakcik bangun pagi, usaha kita tahan mengantuk, tak tidur lagi. Sebab apa? Sebab Allah nak beri ganjaran kepada kita. Sebab kita dah buat benda yang nafsu tak suka. Apa ganjaran dia? Ganjaran dia tak lain dan tidak bukan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah dah umum dah. Allah kata, Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sebut innallaha ashtara. Allah kata sesungguhnya aku ini telah beli. Allah kata aku beli. Ishtara yashtari, maksud dia beli. Apa maksud dia? Allah kata sesungguhnya aku dah beli daripada orang mukmin ni anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah. Dengan apa? Dengan syurganya Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita lahir lagi Allah dah sebut dah, orang mukmin jangan risau. Aku dah beli dah masa kamu, penat lelah kamu, sakit kamu, harta kamu, semua ni aku dah beli dengan apa? Dengan syurga aku. Allah sebut dalam Al-Quran innallah. Allah guna inna. Inna ni taukid tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar kaedah bahasa Arab, inna ni maksud dia taukid. Taukid ni maksudnya apa? Allah sungguh-sungguh nak bagi tahu. Maknanya Allah nak bagi tahu dekat kita, penat lelah kamu, pengorbanan kamu, duit, harta yang kamu infakkan kepada masjid, tenaga yang kamu gunakan untuk masa kebaikan kamu, ini semua kamu jangan risau. Aku dah beli dengan syurganya aku. Allah dah janji. Jadi apa yang kita nak harapkan, tak lain dan tidak bukan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu orang mukmin hidup dekat dunia ini, kalau nak berjaya, kita kena berbalik kepada hadis ini, iaitu buat benda yang al-makarih, benda yang nafsu tak suka pakcik. Kena buat benda yang nafsu memang tak ingin pun kita buat, iaitu di antaranya adalah benda-benda yang kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dua hadis yang kita baca ini boleh dikatakan hadis yang bersangkut paut, iaitu yang pertama tentang cinta kepada dunia. Di antara tanda Allah sayang kepada seseorang, maka Allah akan ambil benda yang kita sayang. Jadi sebab itu hari ini kalau kita diuji dengan apa-apa benda, contohlah
Kita sayang rumah kita kan. Contohlah, kita kalau boleh minta jauh lah benda ni. Contoh rumah kita terbakar. Jangan kita ada sikap, oh saya tak redha lah. Ini macam tak adil ni. Kenapa saya yang ditimpa musibah macam ni? Contoh. Sebab apa? Tanda Allah sayang kepada seseorang hamba, Allah akan ambil benda yang kamu sayang. Jadi tengoklah, kalau kita sayang apa, kalau benda tu diambil, maka itu tanda kita dalam rahmatnya Allah. Allah tengah lihat kita. Allah nak muliakan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan uji melainkan Allah tahu kita mampu. Contoh, ada ahli keluarga yang kita sayang meninggal. Itu apa tanda dia? Itu bukan tandanya Allah zalim, bukan. Tapi tandanya Allah sayang kepada kita. Allah nak angkat darjat kita. Allah nak kita sedar bahawasanya hakikat kehidupan ni tak ada benda lain melainkan engkau akan datang balik kepada aku. Melainkan engkau akan balik kepada aku. Jadi sebab itu aku uji. Sebab apa? Sebab Allah nak beri kita peringatan. Allah nak ingatkan kita. Sebelum ni ada beberapa benda yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Benda tu untuk mengingatkan manusia siapa yang berkuasa. Contohnya pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dunia ni pernah kiamat dahulu. Kiamat kecil. Apa terjadi? Seluruh dunia tenggelam dengan air. Yang selamat 83 orang bersama dengan kapal Nabi Allah Nuh alaihissalam. Adakah Allah zalim? Tidak. Tetapi Allah nak beri peringatan kepada mereka. Sebab waktu tu mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Mereka kata apa? Oh tak apa, kalau datang musibah kami panjat bukit. Anak Nabi Allah Nuh cakap dengan Nabi Nuh, tak apa, kalau datang banjir aku panjat gunung. Last apa terjadi? Gunung pun habis dimakan oleh banjir. Adakah Allah zalim? Tidak. Tapi Allah nak ingatkan, jangan sombong. Allah nak ingatkan, tak ada yang lebih berkuasa melainkan Allah. Jadi sebab itu Allah uji. Sebab apa? Sebab Allah sayang. Jadi hari ini kalau sesiapa di antara kita diuji, maka sebut dalam diri kita, ini tak lain dan tak bukan Allah sayang saya. Kalau tuan-tuan baca manakib, iaitu sejarah-sejarah orang soleh terdahulu, sebahagian daripada mereka ni, kalau mereka tak diuji, mereka takut. Sebab apa mereka takut? Mereka takut Allah tak pandang mereka. Orang soleh yang terdahulu, orang-orang baik ni, mereka kalau tak kena uji, tak sakit ke, tak susah ke kan, mereka rasa takut. Sebab apa? Sebab mereka rasa, oh Allah tak pandang saya. Jadi sebab tu kalau kena uji dalam hidup, maka kita kena rasa bahawasanya hakikat ujian ini adalah tanda yang Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat bersabar. Saya dan kita semua dapat bersabar di dalam kehidupan yang singkat ini. Kita nak kena sabar daripada benda-benda yang nafsu suka. Semoga kehidupan yang singkat ini kita dapat buat benda yang nafsu tak suka. Untuk apa? Untuk kita semua kumpul masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Pakcik, makcik, pakcik dan makcik dan saya, kita kena tahu bahawasanya kita ni semua ada satu keinginan. Apa keinginan dia? Kita nak hidup bahagia dalam syurga. Nanti di dalam syurga nanti pun kita boleh jumpa macam ni. Jadi kita semua ada keinginan. Jadi keinginan ni takkan terlunas, melainkan dengan mana kita buat benda yang Allah suka dan tinggalkan benda yang Allah tak suka. Jadi sebab tu pesan pada diri,
kena buat benda yang nafsu tak suka untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dua hadis yang bermanfaat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pengajaran kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sampaikan dan kita amalkan di dalam hidup kita. Jadi saya rasa cukup saja dahulu untuk pagi ini. Kita baca doa sedikit, kemudian kita bersolat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa anak dan isteri kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami, ampunkanlah dosa jiran-jiran kami, ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu ini, maka angkatlah darjat kami ya Allah. Seandainya di antara kami ada yang sedih, maka dengan keberkatan majlis ilmu ini kau gembirakanlah mereka. Seandainya ada yang sakit daripada kalangan kami, maka sembuhkanlah mereka daripada penyakit mereka. Ya Allah Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu ini, kalau ada di kalangan kami yang sedang sempit dihimpit hutang, maka permudahkanlah mereka untuk melunaskan hutang mereka. Seandainya ada di antara mereka yang berniaga, maka lariskanlah perniagaan mereka, berkatilah perniagaan mereka. Seandainya ada yang bekerja, maka permudahkanlah urusan pekerjaan mereka ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang mempunyai keluarga yang sedang susah di pusara mereka, maka permudahkanlah urusan mereka di dalam pusara mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, tidak ada tempat yang lebih kami berhajat dan tidak ada tempat yang lebih kami meminta melainkan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang boleh hidup di dalam keadaan kami menahan hawa nafsu daripada kehidupan diri kami ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lindungilah kami daripada anasir-anasir yang tidak baik, daripada kecenderungan nafsu yang tidak baik ya Allah. Jadikanlah kami ini manusia yang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami beriman kepada Engkau, dan matikanlah kami dalam keadaan kami menjadi orang yang saleh, yang akan digembirakan oleh Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Istajib du'aana ya Allah. Istajib du'aana ya Allah bi barakati min hadhil majalis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi tuan-tuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada saya, mudah-mudahan kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.